Minggu Kluster Halal bagi World Expo Dubai 2020 akan berlangsung pada 14 hingga 20 November ini, di mana delegasi Malaysia akan diketuai oleh HDC iaitu Halal Development Corporation Berhad. Jadi untuk kita mengetahui dengan lebih lanjut berkenaan dengan Minggu Kluster Halal World Expo Dubai 2020 hari ini, kami bawa seorang tetamu iaitu Encik Hairul Arifin Sahari selaku Ketua Pegawai Eksekutif Halal Development Corporation Berhad HDC untuk kita bercakap dengan lebih lanjut berkenaan dengan topik ini. Apa khabar? Selamat pagi. Selamat pagi. Okey. Sama-sama. Kita ingin bercakap berkenaan topik ini, tapi sebelum itu kalau Cik Hairul boleh berikan sedikit mukadimah terlebih dahulu. Apa itu sebenarnya Halal Development Corporation Berhad HDC? Silakan. Halal Development Corporation Berhad adalah sebuah agensi di bawah Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri iaitu MITI, yang mana kami bertindak sebagai Central Coordinating Agency untuk perkara-perkara berkenaan dengan pembangunan ekosistem halal di Malaysia. Kami juga merupakan sekretariat kepada Majlis Pembangunan Industri Halal Malaysia, sebuah majlis yang dipengerusikan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Fungsi kami adalah untuk memudah cara penyertaan peserta industri halal ke dalam ekonomi halal untuk mencapai 3 perkara. Yang pertama adalah untuk meningkatkan ekspor halal Malaysia. Yang kedua adalah untuk menarik sebanyak pelaburan langsung ke dalam kawasan-kawasan industri halal. Dan yang ketiga adalah untuk mencipta peluang-peluang pekerjaan berkualiti kepada rakyat Malaysia. Itu sedikit berkenaan dengan Halal Development Corporation Berhad. Okey, ringkas dan padat sebenarnya untuk maklumat anda bagaimana sebenarnya HDC memainkan peranan mereka untuk memastikan agar industri halal di Malaysia kekal berkembang di pesada antarabangsa. Jadi kita ingin bercakap berkenaan Minggu Kluster Halal bagi World Expo Dubai 2020. Difahamkan sepatutnya berlangsung tahun lepas 2020 tapi terpaksa ditunda ekoran pandemik dan sebagainya. Jadi mungkin sedikit pengenalan pula berkenaan dengan Minggu Kluster Halal ini. Ya, pada tahun ini memang betul Minggu Kluster Halal sewaktu Dubai Expo 2020 patut dilaksanakan pada tahun lepas, tapi disebabkan oleh gangguan ataupun COVID-19 maka ditangguh kepada tahun ini. Tapi tidak apa, dia akan dilangsungkan daripada 15 hingga ke 30 hari bulan November, yang mana HDC dan Matrid telah diberi tanggungjawab untuk mengepalai delegasi Malaysia ke dalam Minggu Kluster Halal tersebut. Dan saya nak mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan terima kasih kepada Kerajaan Malaysia, terutamanya MOSTI dan juga MITI kerana memberi tanggungjawab ini kepada HDC. Sewaktu Minggu Kluster Halal tersebut, apa yang akan dilakukan adalah Malaysia, kita, HDC dan juga Matrid, kami akan mempromosikan ekosistem halal Malaysia yang dinamik supaya seluruh dunia tahu bahawa Malaysia mempunyai satu rangka kerja ekosistem yang hebat. Dan daripada situ kita akan meningkatkan pemahaman mereka bagaimana hendak memacu ataupun membangunkan ekosistem halal di negara masing-masing. Tetapi objektif yang jelas adalah untuk kita connect ekosistem halal yang ada di Malaysia dan ekosistem halal yang berada di negara lain. Supaya kemudian hari kita boleh outline aktiviti-aktiviti, program-program dan juga inisiatif-inisiatif yang boleh menghasilkan pelbagai impak dari segi pelaburan, dari segi perdagangan dan juga peluang pekerjaan. Bila kita cerita berkenaan dengan halal ini, ialah fokusnya seringkali tertumpu ke arah makanan, F&B dan sebagainya. Tapi sebenarnya ada banyak lagi kalau kita lihat pecahan-pecahan lain yang boleh kita kaitkan dengan industri dan juga sektor halal ini. Jadi bagaimana kalau boleh kongsikan untuk Expo World Dubai nanti bagi Minggu Kluster Halal, apakah yang akan diberi penumpuan sewaktu Expo tersebut? Okey, untuk menjawab soalan tersebut, kita balik semula kepada apa isu dan cabaran industri halal sewaktu COVID-19. Dan bagaimana halal ini menjadi satu pemangkin kepada pertumbuhan ekonomi di masa hadapan. Kalau kita lihat dari segi permintaan terhadap produk halal pada tahun 2020, ini kita cerita sebelum COVID-19, adalah pada 3 trilion USD. Tapi dari segi supply ini sahaja, supply ini pula masih lagi ditakuk 20%. Ia meninggalkan satu gap yang sangat luas, iaitu 80%. Jadi apa yang berlaku? Apa yang berlaku adalah supply chain itu terganggu. Di mana pengeluar tidak dapat mengeluar, tidak dapat mencapai kapasiti pengeluaran mereka. Kegiatan import-ekspor terganggu, kos meningkat dan seterusnya. Apa yang lebih dekat dengan industri halal adalah proses persediaan itu tidak dapat disempurnakan dengan baik. Dan pengimportan bahan-bahan ramuan yang satu elemen yang sangat penting dalam pengeluaran bahan-bahan produk-produk halal juga terganggu. Dan dari sudut itu supply terganggu dan juga kita lihat kesan langsung daripada keadaan tersebut adalah
ekspor halal itu menurun daripada 40 bilion ringgit Malaysia pada tahun 2019 dan menjunam kepada 30 bilion sahaja. Dari segi pelaburan pula tidak ada pelaburan-pelaburan baru yang masuk di sepanjang tahun 2020. Tapi apa yang kita lihat baru-baru ini dan kita pantau, aktiviti perdagangan dan juga pelaburan itu sudah semakin rancak. Sekiranya trend ini berterusan, maka pada tahun ini insya-Allah kita akan capai peningkatan dalam 34 bilion hingga 35 bilion dalam tahun ini. Dan kami pantau sejak 6 bulan kebelakangan ini, kawasan-kawasan industri halal di Malaysia ini sudah mula menarik pelaburan hampir 700 juta yang baru. Dan menariknya, Puan, kebanyakan pelaburan ini adalah pelaburan dari pelabur-pelabur tempatan. Seolah-olah pelabur tempatan ini telah mula melihat potensi yang diterjemahkan oleh industri halal pasca COVID nanti, dan mereka ini bersedia untuk menerkam segala potensi yang ada dan melakukan sedikit rombakan kepada teknik, kepada strategi perniagaan. Dan pada kami satu perkembangan yang sangat positif kepada ekonomi halal, perkembangan ekonomi halal, dan ia merupakan selari dan dengan pelan pemulihan ekonomi halal, ekonomi negara secara keseluruhannya. Jadi apa yang kita nak bawa kepada sewaktu Minggu Halal itu nanti, kita akan tekankan bagaimana untuk membantu peserta-peserta industri halal di Malaysia ini untuk memasuki satu pasaran yang baharu dan juga lebih luas. Sekiranya sebelum ini mereka berupaya mengeksport ke 3 buah negara, boleh tak kita membuka pasaran-pasaran baru di Dubai nanti melalui program-program yang HIDSI jalankan, masuk ke 10 pasaran yang baru di negara-negara seperti Afrika Utara, di Timur Tengah dan juga Eropah dan sebagainya. Dan bila kita bercakap berkenaan industri halal ni, bukan Malaysia sahaja yang meletakkan sasaran untuk mengembangkan lagi industri halal. Kita ada negara jiran seperti Indonesia, Thailand, Filipina. Di Asia Tenggara saja banyak sebenarnya negara-negara yang juga turut cuba menerkam situasi ataupun peluang yang sama. Jadi bagaimana persaingan yang diberikan oleh negara-negara jiran kita ini boleh menjadi sebagai satu pembangkit Malaysia untuk bergerak terlebih dahulu dan orang kata bukan mengeksploitasi tapi menjadi satu nama yang kukuh atau kuat apabila kita sebut saja berkenaan industri halal, Malaysia adalah antara nama negara pertama yang disebut terlebih dahulu. Ia merupakan satu persaingan yang amat sihat. Ya. Seperti saya nyatakan tadi, 3.1 trilion dolar US market, 20% sahaja yang berjaya supply, meninggalkan gap 80%. Dan saya lihat sekiranya lagi ramai atau lagi banyak negara yang menyertai ekonomi halal lagi baik. Kerana untuk membangunkan sesebuah ekosistem halal yang mampan dan berdaya saing, setiap negara akan fokus pada kekuatan masing-masing. Sebagai contoh, negara seperti Brazil, mereka adalah satu pemain industri halal yang besar. Tetapi fokus mereka kepada produk berasaskan poultry ataupun ayam, telur dan sebagainya. Itu kekuatan mereka. Lagi satu contoh adalah negara seperti Australia. Mereka merupakan satu negara yang besar dalam persaingan merebut tempat dalam industri halal ini, tapi fokus mereka adalah produk daging dan berasaskan daging. Jadi Malaysia kita mempunyai satu diversity ekosistem yang sangat baik. Di mana di Malaysia, ekspor Malaysia adalah terdiri daripada produk makanan dan juga minuman. Kita ada pharmaceutical, kita ada kosmetik, kita ada personal care, kita ada perkhidmatan logistik dan sebagainya. Jadi Malaysia mempunyai kekuatan dari sudut itu. Jadi kalau kita tengok dari perbandingan apple to apple, kadang-kadang bila masyarakat di luar sana membandingkan di mana Malaysia berbanding Thailand, di mana Malaysia berbanding Singapura, dan kalau kita lihat dari segi ekspor negara, saya mengambil data pada tahun 2019 di mana ekspor Malaysia pada ketika itu adalah 40 bilion ringgit. Ya. Kalau dalam USD itu lebih kurang dalam 10 bilion ringgit lah. Dan kalau kita bandingkan secara apple to apple dengan ekspor halal daripada Australia, adalah Australia pada 13 bilion, Brazil pada 6.5 bilion, dan Thailand, jiran kita, adalah pada lebih kurang 7 hingga 8 bilion saja. Jadi Malaysia masih lagi berada dalam lingkungan 5 yang terbaik. Cuma bezanya apabila dunia memandang Malaysia dari sudut pembangunan tadbir urus dan ekosistem halal itu sendiri, mereka memandang tinggi kepada Malaysia kerana Malaysia mempunyai satu rangka kerja yang amat jelas dari segi bagaimana hendak membentuk ataupun membantu IKS-IKS tempatan
menjadi peserta yang lebih baik di sepanjang rantai yang berkaitan. Itu yang bezanya antara Malaysia dengan negara lain. Ini yang ilmu yang sebenarnya masyarakat dunia atau peserta-peserta industri halal di seluruh dunia mencemburui Malaysia nak belajar bagaimana. Tapi kita pun mempunyai strategi kita sendiri. Mereka boleh belajar dengan Malaysia, tetapi kemudian hari apa yang saya nyatakan tadi, ekosistem halal di Malaysia ini kita akan antarabangsakan. Dan kita akan connect dengan ekosistem halal yang berada di negara lain supaya kemudian hari kita boleh menghasilkan pelbagai program dan sebagainya untuk kita wujudkan peluang-peluang perniagaan yang akan mencabar perdagangan, pelaburan dan juga pekerjaan berkualiti. Seronok sebenarnya bila kita berkenaan dengan industri halal ini, Encik Hairul, kita tak mempunyai masa yang cukup banyak untuk kita kupas dengan lebih banyak lagi. Forum yang khas untuk jadi di kesempatan yang ada ini kita minta untuk Encik Hairul sama-sama kongsikan untuk penonton di luar sana sama-sama ikuti. Saya fahamkan ada program yang dianjurkan secara hybrid nanti untuk minggu kluster halal ini akan berlangsung. Jadi kalau Encik Hairul kongsikan secara ringkas apakah program yang akan dilaksanakan? Kami akan melakukan beberapa siri latihan industri di sana dan di mana kami akan bersama dengan rakan-rakan kerja tempatan, terutamanya CILT, Chartered Institute of Logistics and Transportation, di mana kita akan pergi ke industri-industri yang bernilai tinggi seperti logistik. Kerana apabila kita boleh get the logistic player seperti Nippon, DHL dan sebagainya on board industri halal, maka mereka ini akan menjadi satu pemangkin kepada kegiatan trading dan sebagainya. Dan daripada situ kami akan supply bakat-bakat tempatan yang telah kami latih dalam bidang logistik halal untuk mereka ditempatkan untuk bekerja di syarikat-syarikat multinational besar supaya mereka boleh meningkatkan integriti halal di sepanjang rantai yang berkalan halal di seluruh dunia. Dan yang kedua yang paling penting, yang sama pentingnya adalah kami sedang bekerjasama dengan sebuah institusi perbankan internasional antarabangsa dan kami akan melancarkan satu dana khas. Nilainya masih rahsia, kita tak boleh nak disclose, itu surprise. Di mana dana itu khas untuk membiayai aktiviti-aktiviti berkaitan perdagangan dan juga pelaburan untuk syarikat Malaysia mengeksport produk keluar dan juga untuk syarikat-syarikat di luar untuk datang ke Malaysia, set up operasi di kawasan industri halal dan menjadikan Malaysia sebagai gateway untuk masuk ke pasar-pasar tertentu, terutamanya Asia Tenggara. Kita ingat Asia Tenggara sebagai single market, dia menawarkan satu ruang pasaran bersaiz lebih kurang dalam 900 bilion USD Asia Tenggara sahaja. So Malaysia sepatutnya boleh jadi gateway. Dan dana ini kita akan gunakan untuk membiaya aktiviti-aktiviti perdagangan dan pelaburan dalam industri halal. Okey, baik. Pastinya banyak perkara yang telah pun direncanakan oleh pihak Halal Development Corporation HDC sendiri untuk memastikan agar industri halal kita terus berkembang. InsyaAllah. Semoga maju jaya dalam future endeavour-nya, kerjaya di masa hadapan ataupun segala apa yang direncanakan oleh pihak HDC untuk memastikan agar semua objektif itu tercapai. Okey, itu dia sekali lagi kita war-war kepada anda bagi World Expo Dubai 2020 untuk minggu kluster halal yang akan berlangsung pada November ini. Kita nak berehat seketika. Selepas ini nak bercakap berkenaan media sosial. Tertinggalkah kita? Semua selepas ini, jangan ke mana-mana.